Subhanahu wa ta'ala itu memiliki segala sifat kesempurnaan yang layak dengan zatnya. Segala sifat kesempurnaan, lagi pula maha suci zat Allah dari sebarang sifat kekurangan. Itu wajib kita imani secara ijmal. Secara ijmal, makna secara borong. Wajib beriman secara borong. Setiap laki-laki dan perempuan yang muslim, yang mukmin, yang mukallaf wajib menyungguhkan di dalam hati Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang wajib, makna yang mesti pada akal kita memiliki segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga, yang tidak terhitung banyaknya, melainkan Allah saja yang mengetahui. Serta wajib juga kita mengiktikadkan bahawasanya maha suci zat Allah, yakni tidak ada sekali-kali pada zat Allah sebarang jenis sifat kekurangan. Wajib iktikad begitu. Serta Allah Ta'ala itu memiliki satu sifat yang harus, iaitu apa? Harus bagi Allah menjadikan perkara mungkin, harus bagi Allah meninggalkan daripada memperbuat perkara mungkin. Apa maksud perkara mungkin? Sesuatu yang diterima pada akal adanya dan harus diterima pada akal tiadanya. Itu perkara mungkin. Jadi semua tu terkandung, tersimpan, tersembunyi erti dan maksudnya di dalam mana? Di dalam erti kata kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dua kalimah syahadah, pendek, ringkas, tetapi maksud yang tersirat, maksud yang terkandung di dalam kalimah syahadah itu tidak terhingga. Maksud yang tersirat di sebalik perkataan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maksudnya yang hakikinya tidak terhingga. Tidak ada, tidak bertepi. Kenapa? Kerana sifat Allah Ta'ala itu tidak ada penghujung. Yang dikatakan 20 itu yang wajib kita tahu, yang wajib kita belajar. Adapun hakikat sifat Allah bukan 20, bukan 13, bukan 30, bukan 100, bukan 1000, tidak terhitung. Banyaknya sifat kesempurnaan Allah. Jadi terkandung ertinya, terhimpun maksud apa yang kita dah belajar mengenai sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah, yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Rasul, terhimpun di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi seolah-olahnya begini, faham baik-baik. Faham baik-baik supaya jangan keliru. Bermaksud barang siapa yang bersyahadah, barang siapa yang lidahnya mengucap, lidahnya mengaku, lidahnya bersumpah, lidahnya berikrar tiada Tuhan kecuali Allah, ataupun Allah Ta'ala sahaja Tuhan, tidak ada yang lain, bermaksud dia meyakini bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki ilmu yang maha meliputi. Bermaksud dia yakin tidak ada sebarang kejahilan pada zat Allah. Boleh faham tak? Maknanya orang yang mengucap la
ada sebarang kekurangan pada zat Allah. Orang yang mengucap la ilaha illallah bermaksud dia yakin, dia terima, dia percaya sungguh-sungguh di dalam hati bahawasanya Allah Ta'ala dia meyakini bahawasanya Allah Ta'ala itu ada sedia kala. Orang yang mengucap la ilaha illallah bermaksud dia yakin, dia terima, dia percaya bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menyamai dengan segala sesuatu, mahupun zatnya ataupun sifatnya ataupun perbuatannya. Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Itu maksud la ilaha illallah. Dengan sebab itu, mana-mana mereka yang menerima ataupun mempercayai ataupun memiliki pegangan di dalam hati bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada kalanya bersifat zalim, maka terbatallah la ilaha illallah. Batallah syahadah dia. Terbatallah syahadah. Sebab orang yang mengaku Allah Tuhan bermaksud dia meyakini keadilan Allah. Lawan bagi adil apa? Zalim. Zalim itu sifat kesempurnaan atau sifat kekurangan? Sifat kekurangan. Kita dah nafikan secara ijmal tadi. Kita dah nafikan secara umum tadi, secara borong tadi kan? Yakni kita yakin bahawa sesungguhnya Maha Suci Zat Allah dari sebarang jenis kekurangan. Maka sekarang kenapa dikatakan Allah itu zalim? Mengapa dikatakan Allah Ta'ala itu zalim? Sedangkan kamu telah beriktikad secara ijmal dia Maha Suci dari kekurangan. Bukankah zalim dengan kesempurnaan itu dua perkara yang berlawanan? Bila kita mengiktikadkan dia adil, dengan makna kita menafikan dia zalim. Barang siapa yang mengiktikadkan Allah zalim, makna dia menafikan keadilan Allah, maka terbatallah la ilaha illallah. Batallah syahadahnya. Kufurlah dia dengan Allah. Kufurlah dia dengan Allah. Ataupun dia meragui ilmu pengetahuan Allah. Sebagai contoh, dia mengiktikadkan ada perkara yang tidak difahami oleh Allah. Seseorang itu mengiktikadkan bahawasanya ada perkara yang tidak difahami oleh Allah. Tidak faham itu kekurangan atau kesempurnaan? Kekurangan. Jadi bermaksud orang ataupun mana-mana hamba yang mengiktikadkan di dalam hati ataupun meletakkan sifat tidak faham pada Allah, tidak mengerti pada Allah, sesungguhnya dia telah menafikan ilmu Allah. Kerana Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan ilmu pengetahuan, Maha Suci dari kejahilan dan yang seumpama jahil. Jahil dan seumpama jahil itu sifat yang mustahil bagi Allah. Apa sifat yang seumpama jahil? Tidak faham, tidak mengerti, tidak memahami. Itu sifat yang mustahil bagi Allah. Kenapa diiktikadkan dalam hati? Ada kalanya Allah Ta'ala tidak memahami. Bukankah itu dah menafikan ilmu Allah? Rosak tak akidah? Rosak akidah. Kufur dengan Allah. Itulah tujuan kita belajar, kita nak mengaji sifat 20 ni. Suruh faham betul-betul. Jangan sombong
merasakan diri dah kenal Tuhan. Tidak semestinya kita tahu Allah itu bersifat ilmu, kita memahami apa yang dimaksudkan dengan Allah memiliki sifat ilmu. Itu contoh tak faham. Itu contoh dia hanya tahu Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, sedangkan dia sendiri tak faham apa yang dimaksudkan dengan ilmu Allah. Kalau dia tahu, kalau dia faham, dia tidak meletakkan sifat tidak faham, tidak reti pada Allah. Kerana tidak faham, tidak reti, tidak tahu itu ataupun tidak mengerti, tidak memahami itu adalah jenis jadi kejahilan. Banyak manusia yang di dalam hatinya meragui ilmu Allah. Ilmu Allah salah satu daripada sifat yang telah diijma'kan oleh ulama. Kata ulama, barang siapa yang meragui, barang siapa yang sangsi dengan salah satu daripada 20 sifat yang telah diijma'kan oleh ulama, dia sangsi, dia ragu kesempurnaan ilmu Allah. Contohnya tadi, dia mengatakan ada benda yang Allah tidak mengerti, ada benda yang tidak difahami oleh Allah. Sesungguhnya dia telah meragui salah satu daripada sifat yang wajib bagi Allah yang telah diijma'kan oleh ulama. Maka kufurlah dia, rosak akidah dia, terbatallah iman dan Islam dia, wal a'yadzu billahi min dzalik. Nampak tak tu penting tak penting belajar ilmu tauhid ni? Jangan sombong. Tak semestinya benda yang kita tahu tu kita faham. Dan barangkali yang kita faham tu salah faham. Tu contoh salah faham. Dia telah salah faham pada Allah. Dia telah salah faham pada Allah sehingga dia mengatakan Allah tu tak faham. Contoh dia kata Allah tak faham kesusahan aku, Allah tak faham masalah aku. Bermaksud dia telah meletakkan sifat jahil pada Allah. Dia telah meletakkan sifat kekurangan pada zat Allah yang dia sendiri mengaku sempurna. Itu maksud tak faham. Mana boleh berhimpun sifat sempurna dan tidak sempurna? Bila dah diisbatkan sifat sempurna, dengan sendiri akan menafikan sifat yang tidak sempurna. Sifat kesempurnaan Allah ni dia tak boleh berubah, sebab tu panggil sifat yang wajib, yang mesti ada, kekal ada selama-lamanya pada zat Allah, tidak akan berubah menjadi tiada. Itu erti wajib. Yang awal kitab ni dah ajar dah. Mana-mana kitab akidah dia akan ajar dulu hukum akal tu. Wajib, mustahil, harus tu, supaya faham betul-betul. Bila sebut sifat yang wajib, mesti ada sedia kala, kekal sentiasa ada, dan selama-lamanya ada, tidak akan berubah menjadi tiada. Itu erti wajib. Jadi sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu wajib ataupun mustahil, ataupun harus, ataupun Allah itu harus sahaja bersifat dengan sempurna. Wajib. Dah kenapa dikatakan Allah zalim? Dah kenapa dikatakan Allah tak mengerti? Bukankah tak mengerti zalim itu sifat yang tidak sempurna? Maknanya dia telah menafikan kesempurnaan Allah dalam keadaan dia tak sedar. Dalam keadaan dia tak sedar, dia telah menafikan kesempurnaan Allah. Inilah bahayanya kalau tak belajar ilmu akidah. Kata ulama, barang siapa yang tidak mempelajari ilmu tauhid, tidak mempelajari ilmu akidah, kecelakaannya apa? Kufur. Dia akan boleh jatuh kepada kufur, sama ada dia sedar ataupun dia tak sedar. Barang siapa yang tidak belajar ilmu fiqh, ilmu syariat, maka dia akan terjatuh kepada perkara maksiat. Dia tak tahu halal haram, dia buat yang haram, dia ingatkan boleh, rupanya dia buat maksiat.
Solat tidak sah, maksiat. Puasa tidak sah, maksiat. Tidak menutup aurat, maksiat. Dia berasa dah tutup aurat, rupanya belum, maksiat. Kalau tak belajar tasawuf, sesatlah dia punya maksud dan tujuan ibadat. Sesatlah tujuan ibadat dia. Orang mengabdikan diri nak mencari redha Allah, kita mengabdikan diri nak mencari redha makhluk Allah, nak mencari makhluk Allah. Sebab apa tu? Tak belajar tasawuf. Sebab tu orang suruh mengaji, orang suruh belajar, ulama panggil mari mengaji, mari mengaji. Jom kawan-kawan, jom belajar, jom mengaji. Penting. Ini untuk kehidupan kita selepas mati besok. Kita nak duduk atas dunia ni bukan selama-lamanya. Semua akan mati. Semua akan mati. Sebab tu menuntut ilmu ni di antara usaha mencari bekal. Menuntut ilmu ni adalah usaha untuk membuat sebab-sebab agar amalan kita betul dan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan selamat di hari akhirat besok. Jangan sombong. Jangan sombong. Jangan habis waktu kita yang Allah bagi kita belanjakan kepada dunia semata-mata pagi, petang, siang, malam. Setiap hari, setiap minggu, sepanjang tahun habis waktu untuk urusan dunia saja. Mengambil tahu tentang dunia. Tak ada waktu untuk mengambil tahu tentang akhirat. Makna melupakan Allah. Sedangkan Allah tak pernah melupakan kita dengan diberi nikmat sentiasa. Kita ni tak pernah tidak pernah dilupakan oleh Allah, tak pernah dilupakan oleh Allah. Sentiasa sentiasa diingat oleh Allah, dengan makna sentiasa diberi pertolongan. Selama mana dah kita hidup? Yang 70, yang 80, yang 60, yang 40, yang 30. Sesaat pun tidak pernah lupa. Sesaat pun Allah tak pernah lupa kepada kita untuk diberi pertolongan. Tapi kita lupa. Itulah kata ulama sufi, hamba yang tidak beradab dengan Allah. Kita ni hamba yang tidak beradab dengan Allah, ataupun yang biadab dengan Allah. Allah tolong dengan pelbagai nikmat, kita tak ingat kepada dia. Itu nama biadab. Kita ni hamba yang biadab dengan Allah. Biadab lah tu. Jahat adab. Orang banyak bagi pertolongan, kita tak ingat, kita tak pedulikan dia. Padahal dia banyak tolong kita tak peduli, tak nak ambil tahu langsung. Itu nama biadab. Jadi sungguh ke tidak? Betul tak kata ulama sufi tu? Betul ke tidak? Betul lah. Kalau kita banyak tolong anak kita daripada kecil, jaga dengan penuh kasih sayang, apa yang dia nak kita bagi, apa yang dia nak kita usaha dapatkan, tiba-tiba dia tak peduli tentang kita. Dia tak nak ambil tahu tentang kita. Dia tak peduli tentang panggilan kita. Dia tak peduli tentang suruhan kita. Kita panggil anak apa tu? Anak yang derhaka, anak yang kurang ajar, anak yang biadab, anak yang tak kenang kita dengan Allah lebih teruk lagi. Kita dengan Allah lebih teruk lagi. Hamba yang biadab, hamba yang tidak kenang budi, hamba yang tak berterima kasih dengan Allah. Betul ke tidak? Betul. Sebab tu kita kena ngaku yang kita ni hina, jahat, maksiat dengan Allah. Jangan pernah merasa yang diri kita baik. Jangan kita merasakan yang kita ni hamba yang baik dah. Kita ni hamba yang penuh kurang ajar, penuh biadab dengan Allah. Allah tak pernah tinggalkan kita dengan diberi pertolongan.
Sejak daripada kita diciptakan sampailah ke saat ini, ditolong oleh Allah, diberi makan minum oleh Allah, betul? Diberikan anak bini, diberikan pekerjaan, diberikan wang ringgit. Bukankah itu semuanya daripada Allah? Kesihatan kita, ada kala Allah Ta'ala memberi nikmat dengan makna memberi, ada kala nikmat Allah ni dengan makna Allah menahan. Ada kala Allah memberi, ada kala Allah menahan. Mana contoh memberi? Diberi kita kesenangan, diberi kita pertolongan, boleh melihat, boleh mendengar, boleh berfikir, boleh bergerak diam. Dan ada kalanya Allah menahan sesuatu yang mudarat daripada sampai kepada diri kita. Yang kepalanya dibelah, ada yang kakinya patah, ada yang tangannya patah, ada yang jantungnya sakit, ada yang jantungnya berlubang, ada yang buah pinggangnya begini dan begitu. Kemudian tengok diri kita, alhamdulillah ya Allah. Apa yang kita tengok tadi tak ada pada diri kita. Maknanya Allah menahan kita daripada terkena benda-benda macam tu. Bukankah tu nikmat daripada Allah? Bukankah tu nikmat daripada Allah? Nikmat. Dah bagaimana cara kita nak berterima kasih kepada Allah? Bagaimana cara kita nak berterima kasih dengan Allah? Kalau hamba yang baik, dia akan bersyukur, makna berterima kasih dengan Allah. Dengan makna dia akan mengambil berat, mengambil peduli apa yang diperintah oleh Allah. Dia akan buat. Sebab dia rasa terhutang budi sangat dengan Allah. Terhutang budi, ya Allah. Pergi hospital tengok. Tengok, baru tahu Allah Ta'ala menjaga kita daripada mudarat-mudarat yang sedemikian. Kadang-kadang hari ini kita tengok kawan-kawan kita mati, meninggal. Mati. Tengok diri kita, diberi lagi usia oleh Allah. Itu bukan pertolongan Allah ke? Macam mana cara kita nak berterima kasih? Itu ikrar, itu sumpah setia tu. Itu sumpah setia tu. Dan menghimpunkan segala makna sifat ini semuanya oleh dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah, itu terjemahan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Itu terjemahan, alih bahasa. Tunggulah Tok Bilal seorang-seorang. Orang panggil cik. Yang tidak berkesudahan tu maksud daripada kalimah tu. Dan kenyataan demikian itu, yakni kenyataan keterangan yang mengatakan bahawasanya menghimpunkan dua kalimah syahadah ini akan makna segala sifat-sifat yang kita dah belajar tu. Itu maksudnya. Dan kenyataan demikian itu maksudnya kenyataan di atas tadi mengatakan bahawasanya telah menghimpunkan segala erti dan maksud yang tersurat, yang tersirat mengenai sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi zat Allah, yang wajib, yang harus, yang mustahil bagi Rasul. Bahawa kalimah yang pertama iaitu la ilaha illallah memberi faedah akan ikrar.
Ikrar apa? Sumpah lah. Kami berikrar. Kami berikrar. Mana kami bersumpah. Kami berjanji. Akad setia. La ilaha illallah itu memberi faedah ikrar. Bersumpah dengan menafikan ketuhanan daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya barang siapa yang dah mengucap tu la ilaha illallah, bermaksud dia bersumpah, dia menafikan tidak ada Tuhan melainkan Allah sahajalah Tuhan. Aku bersumpah, maksudnya aku bersumpah Allah saja Tuhan, tidak ada yang lain. Itu maksudnya. Aku bersumpah bahawa sesungguhnya Allah sahaja Tuhan, tidak ada yang lain. Sedia kala lagi dan selama-lamanya. Sumpah. Dan apa maksud mengaku Allah Tuhan? Tadilah. Siapa mengaku Allah Tuhan, maksud dia mengaku ilmu Allah tu Kalau ilmu Allah tidak sempurna, tu bukan Tuhan. Kalau ada benda yang tidak difahami, ada benda yang tidak dimengerti oleh Allah, maka Allah bukan Tuhan. Itu bukan sifat Tuhan. Tidak mengerti bukan sifat Tuhan. Tidak memahami bukan sifat Tuhan. Itu sifat makhluk. Ada benda yang dia tak tahu, ada benda yang dia tak faham, ada benda yang dia tak mengerti. Itu kan sifat Tuhan. Kalau Tuhan ilmunya meliputi, sempurna. Kalau Tuhan ilmunya maha suci dari lupa, maha suci dari ragu-ragu, itu ilmu Tuhan. Apa tak? Boleh dikata Allah tak tahu, boleh dikata Allah tak faham. Tak faham bukan sifat Tuhan. Tadi kau mengaku, kau janji, kau ikrar, kau sumpah, kau kata Allah je Tuhan, tak ada yang lain. Bermaksud kau akan mengisbatkan segala sifat Tuhan pada Allah. Tapi sekarang kau mungkir. Sekarang kau engkar, kau mungkir, kau meletakkan sifat makhluk pada Allah. Ataupun kau menafikan sifat Allah tu. Iaitu kau menafikan sifat ilmu Allah. Bila kau katakan Allah tak mengerti, Allah tak memahami, maknanya kau telah menafikan sifat Allah. Kau dah menafikan sifat ketuhanan. Maksudnya kau dah meragui yang Allah tu. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Orang yang mengatakan Allah tak mengerti, tak memahami, dia telah pun meragui yang Allah Ta'ala itu tu Tuhan. Rosaklah akidahnya. Na'udzubillah. Tak guna semayang, habis hancur segala amal ibadatnya. Na'udzubillah. Sebab tu jangan duduk seronok, tuan-tuan. Ambil nikmat Allah tiap detik, tiap waktu, tapi dia kita tak nak ambil tahu. Itulah akibat dia. Akibat dia. Kata Imam Ghazali, orang yang jahil ni sama kelakuan dia macam unta buta yang berlari. Unta buta yang berlari, habis dilanggarnya. Habis dilanggarnya. Buta, lepas tu berlari, habislah dilanggar. Ni bila hamba buta, bila hamba tu tadi buta hati dia, dengan Tuhan pun dia langgarnya. Tuhan pun dia katanya tak adil. Tuhan dia pun dia kata tak faham. Tuhan dia pun dia kata tak mengerti. Tu bila hati buta. Bila hatinya buta. Na'udzubillah min zalik. Jadi di antara faedah belajar sifat 20 ni, nak suruh kita faham betul-betul apakah maksud yang kita ikrarkan tu. La ilaha illallah. Apa maksud? Orang yang berikrar ni, apa maksud dia dengan ikrar tu?
Makna orang yang berikrar, yang mengaku sungguh-sungguh tak ada sebarang kekurangan pada Allah, tu orang yang mengucap la ilaha illallah tu. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang meragui dengan apa yang diucapkan itu dipanggil munafik. Orang yang kafir tapi sembunyi. Dia orang kafir tapi dia sembunyi di sebalik la ilaha illallah. Dia menipu orang lain dengan la ilaha illallah, sedangkan dia tidak beriman dengan Allah. Hatinya tak beriman dengan Allah. Contoh tadi tu, hatinya tak yakin yang Allah mengetahui segala-gala, tapi ditipu orang-orang ramai. Dia kata la ilaha illallah. Jadi orang pun menyangka dia orang mukmin. Itu kata munafik. Yang sebenar-benar tu adalah orang kafir yang sembunyi. Dia menyembunyikan kekafiran dia di sebalik ucapan dia la ilaha illallah. Di sini selamat. Di sini selamat. Allah takkan lupa apa yang dibuat atas dunia. Iaitu dia berpura-pura sebagai orang yang beriman, padahal hatinya meragui ketuhanan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tunggu balik hari kiamat besok. Tunggu masuk dalam liang lahat besok. Kalau tak sempat bertaubat, wal a'yadzu billahi min dzalik, habislah. Orang yang takut rosak akidah je dia akan ambil berat belajar akidah ni. Orang yang takut risau bimbang, salah faham dalam bab akidah, orang jenis ni je yang akan ambil berat nak belajar. Sebaliknya orang yang bersenang-senang hati, merasakan diri dah kenal Tuhan, dah faham, dah betul, dia akan meninggalkan belajar ilmu akidah ni. Pada dia, buat apa aku nak belajar? Aku bukan tak percaya yang Allah tu Tuhan. Aku bukan tak percaya yang Allah Ta'ala tu mengetahui. Ya, kau percaya tapi kepercayaan kau bukan yakin. Kau ragu-ragu. Sebab ragu-ragu itu sebahagian daripada jenis kepercayaan. Bukankah kepercayaan tu ada beberapa peringkat? Yakin, zon, syak, waham. Maka yang kau dakwa diri kau percaya kepada Tuhan, kau bukan yakin, kau percaya dalam bentuk syak ataupun zon sahaja, berat sangka sahaja tentang Allah, yang Allah Ta'ala itu mengetahui. Kau berat sangka sahaja yang Allah itu mengetahui segala-galanya. Sebab itu di dalam hati kau ada keraguan, barangkali Allah tak tahu, barangkali Allah tak faham, barangkali Allah tak mengerti. Itu namanya zon. Memberi faedah akan ikrar dengan menafikan ketuhanan daripada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makna dia berjanji, dia bersumpah, dia mengaku Allah saja Tuhan, tidak ada yang lain. Dan mengisbatkan dia sifat ketuhanan baginya Allah. Maknanya orang yang mengucap la ilaha illallah ni mengisbatkan, makna dia menyungguhkan segala sifat-sifat ketuhanan yang dah ditegangkan sebelum ni. Dia mengisbatkan, makna dia percaya sungguh-sungguh yang Allah Ta'ala tu, contoh ilmu Allah tu meliputi segala-gala perkara. Telah diketahui segala-gala perkara sedia kala lagi dalam pengetahuan Allah. Itu maksud dia mengisbatkan segala sifat Tuhan. Dia mengisbatkan bahawasanya tidak ada yang serupa dengan Allah, ataupun Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu, sama ada zatnya, sifatnya ataupun perbuatan. Dia mengisbatkan sungguh-sungguh. Jadi orang yang mengatakan Tuhan itu seperti makhluk, bermaksud dia telah meragui ketuhanan Allah. Dia menyamakan Allah. Dia katanya perbuatan Allah itu seperti makhluk. Dia katanya perbuatan makhluk itu seperti Allah. Dia katanya sifat makhluk seperti sifat Allah seperti sifat makhluk, zat Allah seperti zat makhluk. Sesungguhnya dia telah meragui ketuhanan Allah. Dan hakikat Tuhan itu zat yang disembahkan,
Makna zat yang dipatuhi, zat yang diabdikan diri, zat yang diperhambakan diri, yang ditaat setia dengan sebenar, dan lazimlah bahawasanya ia Allah terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Termasuklah kita. Tiap-tiap barang yang lain tu kita lah. Tiap-tiap barang yang lain tu kita lah. Jadi hakikat zat Tuhan itu, hakikat Tuhan itu adalah merupakan zat yang disembah akan dia dengan sebenar-benar. Apabila Allah Ta'ala itu adalah merupakan zat yang sebenar-benar disembah, dipercayai, diyakini, diabdikan diri kepadanya, lazimlah, mestilah, sudah tentu Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan terkaya. Dia tidak berhajat kepada sesuatu. Dia tak berhajat pada sesuatu. Sebab itulah dia sebenar-benar disembah. Kalau Allah Ta'ala itu masih berkehendak kepada yang lain, maka bukanlah Tuhan. Kalau Allah Ta'ala itu masih berkehendak kepada sesuatu, berhajat kepada sesuatu, menumpang faedah kepada yang lain, maknanya dia tidak memiliki sifat istirna. Dia tidak terkaya. Dia tak terkaya. Kalau begitu dia tak terkaya. Bila tak terkaya, bukanlah Tuhan. Tuhan itu terkaya. Apa terkaya? Tidak berkehendak kepada yang lain. Itu terkaya. Kalau Allah tu berhajat kepada makhluk, Allah berhajat kepada kita. Allah nak ambil faedah daripada amalan kita. Allah nak ambil faedah daripada keimanan kita. Kalau begitu dia bukan Tuhan. Kerana dia mengambil faedah daripada makhluk yang dia ciptakan sendiri, makna dia tak sempurna. Jadi kalau kita jaga akidah, yang untungnya kita. Kalau kita meragui Allah, yang ruginya kita. Allah tak mengambil sebarang jenis keuntungan daripada keimanan hamba dia. Meskipun satu alam ini kufur dengan Allah, dia tetap maha kaya, maha hebat, maha sempurna. Satu alam, semua manusia akhir zaman ni jadi kafir semuanya murtad, tak jadi rugi apa pun Allah Ta'ala tu. Allah tak berhajat. Allah ingatkan kita suruh buat begini dan jangan buat begitu, kerana Allah nak menyelamatkan kita daripada mudarat akhirat besok. Tapi kalau kita buat kerah kepala, buat kerah hati, tak nak ikut, tak nak peduli, tak ada masalah pada Allah. Sebab Allah tak rugi apa? Kita yang rugi. Kita yang akan merananya besok. Kita yang akan diazab besok. Seazab-azabnya. Allah tak jadi apa? Allah tak rugi mengazab hamba yang dia ciptakan sendiri. Sebab kita milik dia. Dia nak bakar sampai gentung ke, ikut dia lah. Dia nak bakar sampai gentung selama-lamanya dalam neraka tu, dia tak jadi rugi apa pun. Yang azabnya kita, yang ruginya kita, yang menyesalnya kita, sebab tak nak dengar kata Tuhan. Dia Tuhan, dia pemilik kan? Dia milik kita kan? Dia memiliki kita. Kita dimiliki oleh Allah. Apa yang ada pada diri kita ni semuanya milik Allah. Rohnya, jasadnya, ilmunya, keluarganya, hartanya, pangkatnya, jawatannya, semua tu milik Allah. Allah pinjamkan sekejap. Bila mati besok, tubuh kita ni humban dalam lubang tu. Humban dalam lubang tu. Jadi bangkai busuk lah. Lebih busuk daripada bangkai binatang lagi. Sebab binatang ni dia makan rumput je. Kalau lembu dia makan rumput je. Kita semua kita belasah. Kebau kita makan, lembu kita makan, kambing kita makan, sayur kita makan. Apa lagi? Semua kita belasah. Apa tak bangkai kita lebih busuk daripada bangkai binatang lagi? Jadi tak payah nak sombong. Esok lusa matilah kita ni.
Esok lusa tahulah nasib. Esok lusa tahulah nasib kita. Mati malam ni sekarang, malam ni tahulah nasib kita macam mana. Tapi orang yang soleh, orang yang bertakwa, yang dah taubat dengan Allah, dia berusaha memperbaiki diri dia. Andai kata malam ni dia mati, malam ni dia akan menemui, dia akan bertemu dengan kesenangan yang dijanjikan oleh Allah. Malam ni juga dia akan dapat nikmat benda tu. Kalau kita derhaka dengan Allah, malam ni juga kalau kita mati, malam ni juga kita akan mula diazab oleh Allah. Allah tak peduli. Allah tak peduli sebab kita tak ada membawa apa-apa pun kepentingan dan keuntungan pada Allah. Jangan sombong Allah tarik nikmat nanti baru kita tahu. Allah tarik nikmat akal kita jadi sengit, jadi mereng, jadi gila baru kita tahu. Langsung tak berfaedah kekayaan kita tu kalau kita ni Allah Ta'ala ambil nikmat akal jadi gila. Langsung tak ada faedah kekayaan kita. Nak ambil faedah macam mana? Gila dah. Rumah besar, rumah mewah, pergi duduk dalam sampah. Contoh. Dah gila. Allah boleh buat bila-bila masa je. Kita ni dalam qabdah Allah. Dalam rintahan Allah, apa saja Allah boleh buat pada diri kita. Kalau dia nak, yang kaya dimiskinkan, yang miskin dikayakan, yang taat dijadikan ahli maksiat, yang ahli maksiat dijadikan kekasih dia. Yang miskin diberi kekayaan, yang cantik jadi huduh. Yang kuat jadi lemah, yang berjalan jadi lumpuh. Allah boleh buat. Cuma Allah belum nak buat. Allah tak nak buat tu sebab tak nak kita ni susah nak ibadat. Kalau Allah tarik nikmat-nikmat tu susah kita nak ibadat. Allah bagi. Itulah sifat lemah lembut Allah. Lemah lembut Allah Ta'ala pada kita ni. Tapi kita ni naik tocang. Kita salah gunakan lemah lembut Allah untuk melawan Tuhan. Allah berlemah lembut dengan kita, tapi kita gunakan sifat lemah lembut Allah tu ambil kesempatan untuk lawan Allah Ta'ala. Sebab kalau Allah Ta'ala nak zahirkan kekerasan dia, kalau Allah zahirkan kekerasan dia, kita hari ni kita tak solat, hari ni kita diazab oleh Allah, habislah. Kita nak buat apa lagi? Nak buat apa lagi? Kalau hari ni tak solat, hari ni diazab, nak buat apa lagi? Nak taubat macam mana? Dah diazab dah. Sebab tu hikmah Allah menangguhkan azab itu, supaya kita ambil kesempatan cepat-cepat perbaiki. Taubat, perbaiki, belajar, perbaiki. Tapi kita gunakan kesempatan yang Allah bagi itu untuk mengulang-ulang, seolah-olah macam nak cabar-cabar Allah. Tak ada apa pun, aku tak semayang, okey je. Aku tak mengaji, okey. Aku tak ikut perintah Allah, okey je. Boleh makan minum, boleh pergi kerja macam biasa, boleh naik kenderaan mewah macam biasa, okey je. Sombong. Padahal kalau Allah sentap nyawa dia, Allah hentikan jantung dia sekejap, tahu azab macam mana. Itulah hikmahnya Allah tak turunkan azab. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita dulu-dulu, kisah umat dulu-dulu. Hari ni kau lawan Tuhan, hari ni kau dapat balas. Tak tunggu lama. Tak tunggu lama. Hari ni kau langgar. Tak ada tunggu-tunggu dah. Tu umat dulu. Kita ni betapa sebab Allah kasih kepada Nabi, Allah kasih kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni banyak sangat menumpang tuah dan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni macam umat dulu, tak tahulah, lama dah kita ni berubah jadi binatang rasanya. Lama dah Allah ubah kita ni jadi macam-macam. Tapi itulah kata mujur. Mujur sangat kita ni dipilih oleh Allah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pun kita tak sedar diri juga. Tak sedar diri juga. Cepat-cepat. Cepat-cepat. Kembali kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Hijrah, dekatkan diri dengan Allah. Belajar agama betul-betul. Fahamkan agama betul-betul. Kemudian usaha beramal. Serta doa, harap pada Allah. InsyaAllah tidak terlambat lagi. Masih belum terlambat. Habis. Hakikat Tuhan itu zat yang disembah dengan sebenar, dan lazimlah bahawanya ia terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan berkehendak kepadanya Allah oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Nampak tak? Allah tak berhajat kepada sesuatu, tapi segala sesuatu itu berhajat kepada Allah. Sekarang ni kita yang tak semayang, kita yang tak tutup aurat, kita yang tak peduli nak belajar agama yang Allah wajibkan, bukankah sekarang ni Allah sedang menolong kita? Bukankah sekarang ni kita sedang meminjam akal yang Allah beri? Bukankah sekarang ni kita sedang diperlihatkan oleh Allah sehingga mata kita boleh melihat sekarang, telinga kita sekarang boleh mendengar? Siapa yang memperlihatkan objek-objek ni pada mata kita sekarang? Allah yang memperlihatkan. Siapa yang memperdengarkan suara ni pada telinga kita kalau bukan Allah? Siapa yang menaik nurunkan nafas kita sekarang kalau bukan Allah? Siapa yang sedang mendegupkan jantung kita sekarang kalau bukan Allah? Padahal kita sedang melawan perintah Allah. Dalam melawan perintah Allah tu Allah tolong lagi. Dalam melawan perintah Allah tu Allah tolong lagi. Punyalah maha kasih sayang Allah. Punyalah maha pemurahnya Allah. Kalau Allah tu sifat dia macam kita, macam makhluk ni, sifat kasih sayang Allah tu macam makhluk. Dah lama dah kita ni takkan diberi muka oleh Allah. Dah lama dah kita ni takkan ditolong oleh Allah kalau seandainya sifat kasih sayang Allah, kemurahan Allah tu macam makhluk. Dah lama dah kita ni disisihkan dah oleh Allah daripada pertolongan dia. Tapi dah, sifat kasih sayangnya tak seperti makhluk, sifat pemurahnya tak seperti makhluk. Kau lawan, dia bagi makan. Kau tak solat, dia bagi minum. Kau tak semayang, anak bini kau tak pedulikan tentang supaya ikut agama Allah. Allah bagi kemewahan, Allah bagi makan minum, Allah bagi kejayaan, Allah bagi pelajaran. Padahal melawan Allah. Itulah kita. Na'udzubillah min zalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ni semua akan dikembalikan kepada Allah. Jaga, kita akan kembali. Kita tak boleh lari daripada Tuhan. Sampai masa kita akan pergi kepada Tuhan pula. Kita akan balik ke Tuhan. Pada waktu tu nantilah Allah akan memberi balasannya terhadap perbuatan khianat kita, kebiadaban kita, kedurhakaan kita di atas bumi ni. Sekarang kita bolehlah kata aku tak kisah, aku tak heran, aku tak peduli. Boleh. Sebelum Allah kunci mulut kita, kita boleh cakap apa yang kita nak cakap. Maka makna la ilaha illallah itu tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar pada nafsul amri, makna pada hakikat sebenar-benarnya itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan lazimlah daripada demikian itu bahawasanya la mustaghniyan an kulli ma siwahu wala muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Wallahu a'lam. Berhenti situlah. 45 juga tak alih lagi. Tak alih muka surat lagi. Tak apalah. Mudah-mudahan Allah bagi faham. Bagi kita ngaji nak faham. Minhajul Abidin. Muka surat berapa? Minhajul Abidin 94. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumi wa bi ulumi masyayikhina. Amin ya rabbal alamin. Perenggan apa je?
Maka inilah 94 Minhajul Abidin 94. Maka inilah dua seruan yang berdiri keduanya atas hatinya hati hamba. Setiap hari pada hati kita ni ada dua seruan. Ada dua makhluk Allah yang berkempen. Ada dua makhluk Allah yang berkempen dalam hati kita ni. Satunya malaikat, satunya syaitan. Dua-dua ni kempen. Malaikat tidak menyeru melainkan kebaikan sahaja. Tapi setan ada kala kebiasaannya menyeru, mengajak, membuat kemaksiatan. Tapi ada kalanya syaitan itu juga mengajak kepada kebaikan serta memasang perangkap-perangkap agar kita binasa. Ada kala setan ajak kita semayang, ada kala setan suruh kita pergi mengaji. Ada kala setan suruh kita pergi mengaji. Tapi tujuannya nak memerangkap kita, nak menipu kita. Ada kala setan suruh kita semayang sunat. Dia kata semayang sunat. Tu guru sedang kuliah tu tak payah pedulikan. Semayang sunat lagi banyak pahala, kata setan. Lalu tok guru sedang mengajar kat depan ilmu fardu ain, rupanya kena tipu. Mana besar pahala duduk dalam majlis ilmu fardu ain dengan sembahyang sunat? Besar pahala duduk dalam majlis ilmu yang fardu ain. Kau sembahyanglah 100 rakaat. Contoh daripada maghrib sampai ke isyak, kau boleh sembahyang sunat kat belakang tu 100 rakaat, kau boleh baca Quran sekali khatam, tak sama pahala kau belajar fardu ain. Kadang ada macam tu. Tok guru mengajar kat depan, dia baca Quran kat balik dinding belakang. Konon-konon dia buat tu betul dah. Rupa-rupanya kena tipu. Sebab tu Imam Ghazali pesan, nak berperang dengan setan kena tahu strategi dia. Kalau kita tak tahu strategi dia, kita kena tipu. Kita akan merasakan yang kita buat dah betul. Rupanya kena perangkap. Padahal yang baca Quran tadi tu tak lepas lagi ilmu yang Tok Guru duk ajar. Dia pun tak pandai lagi, dia pun tak faham lagi. Dia pergi sembahyang sunat kat belakang, dia pergi baca Quran kat belakang. Konon-konon yang dibuat tu lebih afdal daripada duduk dalam majlis ilmu yang wajib. Kena tipu tak? Kena tipu. Tapi tuan empunya diri berasa baik. Tuan empunya diri berasa baik. Kau tengok. Bijaknya setan tu dalam menipu kita. Sebab tu kita kena lebih bijak daripada setan lagi. Kalau kita tak belajar, kena tipu dek setan. Syok sendiri. Perasan tak habis-habis. Dia kata daripada aku dengar kuliah tu baik, aku sembahyang sunat. Setan nak suruh. Sebab setan ni tak suka kita dapat ilmu, supaya senang dia nak belit kita. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu, dah tentu dapat taufik hidayah, petunjuk daripada Allah. Susah setan nak belit. Tapi bila duduk dalam kebodohan, kejahilan, senang je setan belit. Dia tipu macam tu je. Daripada kau duduk dengar tu, baik kau sembahyang sunat, lagi banyak pahala, kata dia. Dah kena belit kita, Lepas tu tersengih seorang-seorang. Lepas tu pandang orang yang duduk belajar pada air ni, ini semua tak ada markah ni, puak-puak ni.
Ni aku sembahyang sunat ni, baca Quran ni. Ini lagi besar pahala kata dia. Padahal kena tipu dia setan. Banyak tuan-tuan. Fardu ain tak mengaji, berasa lepas dah. Fardu ain tak nak mengaji, tauhid tak ada, tak tahu. Nak bersihkan penyakit hati pun tak tahu. Selok-belok tipu daya setan pun tak tahu. Nak menghasilkan keikhlasan pun tak tahu. Tak nak mengaji fardu ain. Lepas tu beramal syok sendiri. Beramal syok sendiri. Macam-macam jenis. Macam-macam jenis. Lain kalau kita dah beres. Lain kalau kita dah beres tentang ilmu-ilmu fardu ain ni. Jadi betul lah kata kawan kita, sahabat kita. Dia kata, kita ni orang awam ingat fardu ain tu ilmu untuk budak-budak. Fardu ain ni untuk budak-budak katanya. Buat apa aku nak belajar fardu ain? Budak-budak, ilmu fardu ain ni ilmu budak-budak. Kita dah tua ni beramal je. Padahal kau pun tak lepas lagi fardu ain. Mandi wajib pun tak lepas lagi. Mandi wajib tu fardu ain. Kita tak belajar cara mandi wajibnya salah. Tiba-tiba kita kata fardu ain tu ilmu budak-budak. Ya, sepatutnya belajar fardu ain ni waktu budak-budak dulu. Tapi masalahnya kita ni, waktu budak-budak dulu belajarnya secuait je. Secuait je belajar fardu ain. Belajar habis kurang je. Entah apa-apa pun kita pun tak tahu. Kita jadikanlah ilmu kita yang waktu belajar sekolah rendah tadika dulu, kita kata dah belajar dah fardu ain dah. Padahal dah tua bangka ni pun mandi wajib tak tahu lagi. Ambil wuduk pun tak pandai. Rukun qauli pun tergabur. Akidah tentang Tuhan pun tak tahu. Sifat 20 dia hafal je tapi dia tak faham. Sifat 20 dia hafal je. Wujud kidam dia kata lepas dah fardu ain. Itulah dia. Allah. Dia kata dulu dah ni fardu ain ni budak-budak dulu. Budak-budak boleh lah belajar fardu ain. Aku ni dia dewasa macam ni kena belajar ilmu yang tinggi-tinggi tu. Tafsir, hadis. Yang fardu ain ni bab air, bab mandi. Ini budak-budak ilmu. Aku ni umur macam aku ni tafsir. Itu yang tafsir ke laut tu. Tuhan turun naik langit, Tuhan duduk atas langit, Tuhan ada kaki, Tuhan ada muka. Tu dia. Pandang lekeh, pandang remeh fardu ain, padahal diri sendiri tak lepas lagi. Mandi wajib tak tahu, air pun tak tahu jenis air apa. Air mana yang boleh buat bersuci, air mana yang tak boleh buat bersuci, bergaduh. Mana boleh ambil air sembahyang dalam ceptong kecil ni, mana boleh, bergaduh pasal tu. Dia kata dah lepas fardu ain. Dah lepas fardu ain. Dia kata mana boleh nak ambil wudu air dah banyak ni. Tak cukup 2 kolah. Itulah. Sombong. Tak nak belajar. Tok Guru panggil ngaji, palingkan muka, palingkan telinga. Dengan hati-hati pun dia palingkan. Bukan kata badat dia paling, dengan hati-hatinya dia palingkan sekali. Lepas tu berasa, ini bagus dah amalan aku ni, betul dah. Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Tak kita cerita begitu nak menyedarkan. Sifat yang macam tu sifat yang tak baik. Sifat yang macam tu merugikan. Bukan nak menghina dah. Nak merasakan yang diri kita kalau perangai macam tu, itulah yang katakan hina tadi tu. Tak tahu mengaku tahu, tak pandai mengaku pandai. Fardu ain tak lepas lagi tapi perasan macam dah lepas. Inilah sifat yang merugikan kita besok. Kalau tak disebut macam ni, kalau tak disindir macam ni, kita akan berasa kita okey. Bukankah dalam Quran pun Allah ada sindir kita? Sebab manusia ni ada jenis cakap terus terang dia akan faham. Cakap lemah lembut dia akan faham, dia akan ikut. Tapi apabila hati manusia tu tadi berubah-ubah, ada yang hatinya bersih, ada hati yang kotor, ada hati yang gelap, ada hati yang mati. Allah menyampaikan dalam Quran tu. Ada kala ayatnya Allah Ta'ala sebut dengan lemah lembut. Ada kala Allah sindir
Afala ta'qilun. Kalau bahasa kita, kau gila ke? Afala ta'qilun, adakah kau tak berakal? Maksudnya, adakah kau gila? Tu sindiran Allah lah tu. Allah dah cakap begini, tak nak dengar. Allah nasihat begitu, tak nak dengar. Allah suruh solat, tak nak dengar. Allah suruh puasa, tak peduli. Allah Ta'ala kata, adakah kau tak berakal? Maknanya kau gila. Binatang lagi, tu tuju kepada hati yang macam mana tu? Begitulah juga kita tengok alim ulama tu, ada kala yang jenis lembut, dia cakap lembut, tapi kita tak peduli jenis lembut macam tu. Sebab tu kita tengok tu guru ni dia macam-macam. Ada yang jenis begini, ada yang jenis begitu. Itu semuanya ada tempat yang nak ditujukan, ada hati yang nak ditujukan, perkataan-perkataan yang begitu. Bukan hikmah tu maknanya lemah lembut, puji manjang-manjang. Ada kala hamba tu tersedar apabila dihina, apabila dikeji, apabila disindir, baru sedar. Kalau cakap biasa-biasa ni, dia tak berasa berdosa, dia tak rasa bersalah. Sebab tu kalau ada jenis tu guru, dia punya bahasa dia memang pedas. Sebab apa? Nak padankan dengan hati kita ni. Sebab cakap lembut-lembut tak masuk dalam hati. Dia kena guna bahasa yang pedas-pedas yang baru tembus hati dia tu. Baru dia tersentak, baru dia nampak yang disilap, baru dia nampak yang dia bodoh, baru nampak yang dia bersalah, yang baru dia nampak yang dia tak ada apa-apa lagi. Itulah hikmah orang panggil. Bukan hikmah ni cakap baik-baik, lemah lembut, puji-puji je, gosok-gosok je dah. Macam kotor dekat longkang tu. Kalau kotor sikit-sikit, kalau ada sampah-sampah sikit, siram air di jalan. Tapi kalau jenis dah berkelarah, 5 tahun tak pernah cuci, tu kena pakai apa tu? Kena curah asid. Baru tanggal. Kena curah asid baru tanggal tu. Kalau setakat siram dengan air, gosok dengan berus dawai pun tak jalan. Berus dawai ada dua, satu sarung kat tangan, sarung kat kaki tu. Dia kata, pergi beli satu lagi. Ni kat tangan tak jalan. Nak beli mana? Yang besar sikit, sarung kat kaki tu. Tu tunjal pakai tu. Pun mujur kalau bersih. Itulah ibarat hati kita ni. Ada hati yang bersih, cukup dengan perkataan yang biasa, yang lemah lembut, berasa dah bersalah dengan Allah, berasa berdosa dah, sebab hatinya bersih, hatinya lembut. Kalau jenis hati kerah ni, cakap lembut macam tu, ibarat macam tadi, kau siramlah dengan air, tak jalan apa, tak jadi apa. Dia kena siram dengan asid tadi tu, baru berasa dia, baru berasa yang kita ni bodoh dengan Tuhan, baru berasa yang kita ni sombong sangat dengan Allah. Kalau puji-puji awak ni bagus, awak ni baik, lupalah diri dia. Padahal diri dia jauh dengan Allah. Dia berasa dekat dengan Allah, padahal jauh. Sebab apa? Tak sampai dalam hati dia. Itu syaitan. Itu syaitan ni. Ada kalanya malaikat yang membisikkan dalam hati. Ada kala syaitan. Dan iaitu hati tadi mendengar, dan hatinya berasa yang demikian itu atas barang yang diriwayatkan pada akhbar bahwasanya apabila diperanak anak Adam atas anak, apabila diperanak bagi anak Adam atas anak, disertai dengan dia oleh Allah Ta'ala, mana Allah menyertakan akan malaikat dan disertakan dengan dia syaitan. Bila lahir je anak Adam, akan Allah sertakanlah satunya malaikat, satunya syaitan di dalam hati anak Adam tadi tu. Semua orang macam tu. Semua orang macam tu. Maka syaitan berdiri atas telinga hati anak Adam di sebelah kiri, dan malaikat berdiri di atas telinga yang kanan. Jadi ibaratnya hati kita ni macam ada telinga lah, tu yang kita dengar bisikan dalam hati tu. Ada bisikan. Ada telinga lah hati kita ni. Setan duduk bisik kat telinga kiri, malaikat duduk menyeru sebelah kanan. Maka syaitan berdiri atas telinga hati anak Adam sebelah kiri, dan malaikat berdiri atas telinga yang kanan.
yang kanan, maka keduanya menyeru keduanya. Makna kedua-dua ni bersungguh-sungguh mengajak, berkempen. Yang malaikat ajak dekat dengan Allah, yang setan ajak jauhkan diri daripada Allah. Kita nak ikut yang mana? Kita nak ikut yang mana? Tu kembali kepada akal. Akal yang bijak, akal yang cerdik, akal yang waras, akal yang dijaga oleh syariat. Tapi kalau akal semata-mata akal, kalau waras semata-mata waras, dia akan mengikut syaitan dan nafsu. Tapi kalau akal yang ada ilmu, yang kenal Tuhan, yang takut kepada Allah, dia akan mengikut apa yang diajak oleh malaikat. Maka syaitan berdiri atas telinga ada sebelah kiri, dan malaikat berdiri atas telinga yang kanan, maka keduanya menyeru keduanya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li syaitani lammatun bibni adama walil malaki lammatun. Bagi syaitan itu tempat seruan, bagi anak Adam dan malaikat itu tempat seruan. Mana masing-masing itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata masing-masing mengajak. Di dalam hati anak Adam ni masing-masing mengajak. Yang setan pun mengajak, yang malaikat pun menyeru juga. Yang setan ajak buat jahat, yang setan kadang-kadang membisikkan benda baik tujuan nak memerangkap, malaikat dia tak akan ajak melainkan kebaikan sahaja. Yakni makna lamah itu iaitu mana? Nazlatun bid-da'wah, yakni tempat seru yang diambil daripada perkataan Arab bil makani wa alami bih. Apabila turun dengan dia kemudian disusunkan dia oleh Allah Ta'ala di dalam kejadian manusia tabiat yang cenderung kepada syahwat. Itu tabiat kita. Tabiat kita manusia, tabiat nafsu, dia akan cenderung, dia akan berat sebelah mana? Syahwat, keinginan nafsu. Keinginan nafsu. Nafsu syahwat. Nafsu itu keinginan syahwat yang melampau. Kalau kata ingin tu biasa, yang bahayanya melampau tu. Nak makan tu nafsu. Tapi kalau melampau, tu kata syahwat tadi. Mana? Nafsu kita manusia memanglah lapar nak makan. Kalau susah nak duit, tu nafsu. Yang kata syahwat tadi, yang nak melampau-lampau tu. Yang nak lebih dari tu, nak megah tu kata syahwat. Kalau kata harta, nak harta itu nafsu, dah memang manusia. Tapi kalau nak megah dengan harta, mewah dengan harta, itu namanya syahwat tadi. Dan menyampaikan akan lazat, itu nafsu syahwat, dia nak lazat. Kalau makan nak lazat, bukan makan kalau makan biasa-biasa ni tak boleh. Itu bukan makna nafsu tak berkenan ke? Nafsu tak berkenan. Kalau setakat makan tapi tak lazat, nafsu tak berkenan. Padahal nak jaga nyawa bukan syarat sedap. Betul? Nak jaga nyawa daripada mati bukan syaratnya sedap. Nak jaga kesihatan bukan syarat sihat. Bukan syarat sedap. Kenyang pun tak apa dalam. Tapi syahwat tadi, dia nak apa? Bukan sekadar kenyang, tapi nak lazat, nak mewah, nak viral. Tu syahwat tu. Tu syahwat lah tu. Sebab tu dia panggil nafsu syahwat. Nafsu syahwat. Betapa ada ia daripada elok ataupun jahat, maka demikian itu hawa nafsu. Dia panggil hawa nafsu tadi, yang memalingkan kepada kebinasaan. Nafsu ni dia tak akan mengajak, dia tak akan membisik, melainkan akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan, cepat ataupun lambat. Tak ada benda yang diajak oleh nafsu syahwat melainkan kebinasaan. Tapi kalau kata malaikat, dia pasti mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau kata syahwat, bila diajak oleh syahwat, dah tentulah kerugian, kebinasaan akibat dia tu. Maka inilah 3 seruan. Kemudian ketahui olehmu wahai hamba Allah. Kemudian daripada ini mukaddimah,
bahwasanya khawatir, khawatir itu bekas yang datang di dalam hati hamba yang membangkitkan dia atas perbuatan dan meninggalkan. Ini nama khawatir. Melayu kata apa? Kuatir. Melayu kata kuatir. Jangan kuatir. Tu Arab dimelayukan. Arab dimelayukan. Jangan kuatir. Kuatir. Khawatir. Bahasa Arab. Makna Melayunya apa yang dibimbangkan dalam hati. Apa yang dipikirkan oleh hati itu namanya khawatir. Apa yang terlintas dalam hati, apa yang bermain-main dalam hati, itulah khawatir. Yang mana daripada khawatir ni akan membangkitkan, menyebabkan kita membuat atau meninggalkan. Sama ada kita buat apa yang dibimbangkan tadi ataupun meninggalkan. Khawatir, kebimbangan dalam hati macam-macam bimbang dengan dunia, bimbang dengan dunia, sama ada kita turunkan atau kita tinggalkan. Faham tak tu? Khawatir membangkitkan dia, khawatir tadi atas perbuat, meninggalkan dan menyeru akan dia kepadanya, menyeru akan dia nafsu kepadanya. Dan dinamakan dia khawatir kerana berbalik-balik. Sebab apa panggil khawatir? Kerana dia berbolak-balik. Ni hati kita ni berbolak-balik, kejap begini, kejap begitu, kejap nak kaya, kejap biasa sudahlah. Kejap nak mengaji, kejap tak nak, kejap nak hijrah, kejap tak payah, kejap nak taubat, kejap tak payah. Tu khawatirlah tu. Berubah-ubah, berbalik-balik, berbolak-balik, pergi datang, pergi datang ia daripada khataratur rah. Mana diambil perkataan tu daripada khataratur rah, dan lainnya, yakni diambil daripada berbalik-balik, ditiup oleh angin. Maknanya ibaratnya kalau daun ditiup oleh angin, dia berbolak-balik, kejap terlentang, kejap terlangkup, kejap terlentang, kejap terlangkup. Hati kita macam tu lah. Khawatir, makna kebimbangan yang ada dalam hati kita ni beginilah. Kadang-kadang rasa macam nak berubah, tak jadi pula. Kadang rasa macam nak berubah, tak jadi pula. Ada macam tu. Balik. Rasa macam nak maafkanlah, tak payahlah. Nak balas lah kejahatan orang tu, aku nak balas dengan kebaikan. Tak jadi, aku mesti balas dengan jahat. Berbolak-balik. Itu khawatir. Yakni diambil daripada balik-balik, ditiup oleh angin dan lainnya, dan datang ia sekaliannya itu di dalam hati hamba dengan hakikatnya daripada Allah. Tapi kalau tilik lagi, hakikatnya berlaku khawatir dalam hati kita, sama ada khawatir yang baik ataupun tidak, hakikatnya itu dengan kehendak Allah. Kenapa Tuhan buat macam tu? Kenapa Tuhan buat macam tu? Dalam hati kita ni berbolak-balik, kadang nak buat baik, kadang nak buat jahat. Kalau dah hakikatnya daripada Tuhan, kenapa Tuhan buat macam tu? Kenapa Tuhan lintaskan dalam hati kita ni kadang-kadang benda tak elok, kadang-kadang lintaskan benda elok? Kenapa Tuhan buat macam tu? Nak tahu tak jawapan dia kenapa? Nak tahu tak nak? Tak nak minggu depan lah, 2 minggu lagi. Jawapan dia ringkas je. Sebab dia Tuhan, ikut dia nak buat apa. Boleh komplain? Berani nak komplain ke? Berani nak komplain? Ya Allah, kenapa kau buat begini begitu? Kau siapa? Kalau bos kita pun kita tak berani nak komplain. Tempat kerja kita tu, bos nombor 1 tu, pergilah komplain. Berani tak? Berani? Tak berani. Tu bos. Makhluk pun kita kecut nak komplain dah. Ni Tuhan, berani nak komplain? Kenal tak Tuhan tu apa?
Tu tadi, kenal tak Tuhan tu apa? Dia mentadbir ikut kehendak dia. Kita nak kena ikut kehendak Allah ke Allah nak kena patuh kehendak kita? Tu suruh kenal tadi tu. Ikut dia lah. Kita disuruh apa? Usaha buat kebaik. Bukan persoal kenapa ya Allah kau timbulkan dalam hati aku ni benda yang jahat-jahat. Lepas tu nanti kau hukum aku dosa lah. Jawabnya sebab dia Tuhan. Ikut dia lah. Dia nak test hamba dia macam mana. Sedar tak yang kita ni dalam ujian ni? Bukankah dunia ni tempat ujian? Sebab lupa. Kita ingat kan sini tempat nak lepak-lepak, nak seronok-seronok, nak santai-santai. Terlupa dalam peperiksa. Allah ujilah. Macam-macam nak tengok. Bila Allah bagi benda macam tu, tengok. Ramai yang dah meradui ketuhanan dia. Ramai dah ragu ketuhanan tu. Bila Allah takdirkan macam tadi, ada yang kafir, ada yang Muslim, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang kenyang, ada yang lapar, ada yang mewah, ada yang susah. Benda-benda macam tu pun dah menggagalkan keimanan terhadap Allah. Dah ramai yang pertikai. Kenapa buat macam tu? Tak adil. Nampak? Gagal dah. Dah mula nak mempersoalkan tu. Betul tak? Bukan itu nama mempersoalkan. Tadi kau dah yakin la ilaha. Tadi kau yakin kata la ilaha illallah. Fahamlah la ilaha illallah tu apa maksudnya? Kau akan terima apa sahaja, kau akan redha apa sahaja tanpa mempertikaikan sesuatu. Tu baru betul hamba yang yakin dengan Allah itu adalah Tuhan. Bukan dah meragui. Ragu. Ya ke Tuhan? Tu dia bagi senang, yang tu bagi susah. Yang tu kaya, yang tu miskin, yang tu taat, yang tu maksiat, yang tu beriman, nanti masuk syurga, yang tu kafir, nanti masuk neraka. Ya ke? Dia ragulah tu. Dah mula mempertikaikan Tuhan. Sebab tak kenal Tuhan tu pertikai. Orang yang kenal dia tak pertikai sebab dia tahu itu hak Allah, itu hak Tuhan. Dia nak buat apa, itu hak dia. Jangan ikut kepala otak kita. Pun mujurlah bagi kita kepala otak ni boleh mikir. Mujurlah bagi kita kepala otak boleh mikir. Tapi bila dah kepala otak kita tak kenal Tuhan, tu bertikai lah. Jawabnya sebab dia Tuhan lah. Kita ni milik siapa? Roh kita milik siapa? Hati kita milik siapa? Tubuh badan kita milik siapa? Susah senang kita milik siapa? Milik kita ke milik Allah? Dah, salah ke Allah nak takbir? Salah ke Allah nak takbir hak milik dia sendiri? Salah ke Allah nak buat begini dan begitu pada milik dia sendiri? Tak kena ke? Kena ke tak kena? Kalau kena diam. Kalau kena jangan persoal, jangan pertikai kerja Tuhan, jangan. Jangan pertikai, jangan persoal kerja Tuhan. Dia takbir milik dia. Kita punya, ikut kita lah nak buat apa. Contoh kita beli barang, beli lauk, beli ini, ikut kita nak masak macam mana cara ikut kita. Kita punya dapur. Kita punya barang dapur ikut kita lah. Nak tumis apa, lantak lah. Orang boleh kata, kau siapa? Ni lah aku yang beli. Ni semua duit aku. Yang kau sibuk nak komplain aku masak begini, kau siapa kau? Aku bukan ambil barang dapur kau bubuh dalam piuk aku. Nampak tak? Dah kita ni milik siapa? Milik Allah. Dah kata milik Allah, ikut Allah nak buat macam mana pun. Yang pergi pertikai buat apa? Pertikai tadi sebab tak percayalah tu yang diri dia tu milik Tuhan. Dia tak percaya yang diri dia tu milik Tuhan. Dia tak percaya yang apa yang dia miliki, zahir batin, hati, perasaan dia tu milik Tuhan. Dia tak percaya. Perasaan kita ni pun dijadikan oleh Allah.
Ke ada benda yang Tuhan tak jadikan dalam tubuh badan kita ni? Benda tu jadi dengan sendiri. Ada? Tak ada. Tu suruh kenal Tuhan. Sebut Tuhan, 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 Tuhan. Tak nak belajar dah. Buat apa nak belajar? Aku bukan tak beriman. Aku beriman. Allah tu Tuhan. Rupa tak faham. Bila tak faham jadi kacau macam tu kan? Lupa diri. Lupa diri. Barang Allah berasa milik sendiri. Barang Allah tapi rasa milik sendiri. Bila Allah nak ambil balik barang dia, kita jadi merungun pula dah. Padahal dia nak ambil barang dia, dia nak ambil milik dia. Tapi kita ni dah lupa, dah benda pinjam lama kan rasa macam diri sendiri punya. Barang pinjam, kalau kita pinjam dah lama, dia dah berasa macam diri sendiri pun. Bila sampai masa tuan sendiri nak ambil, marah. Padahal tuan tadi nak ambil barang dia, kita pinjam basikal ni 3 tahun kita pinjam basikal dia. Bila masa dia nak guna, dia datanglah rumah kita. Dia kata aku nak ambil lah balik basikal. Marah kita. Sebab apa? Dah berasa macam basikal kita. Padahal dia nak ambil dia punya, patut tak boleh marah. Nak ambil barang dia. Samalah macam kita ni. Iman kita milik Allah, taat kita milik Allah, maksiat kita dijadikan oleh Allah. Ikut dia nak buat macam mana pun. Siapa kita nak mempersoal, nak mempertikai? Siapa Tuhan, siapa hamba? Siapa pencipta, siapa yang dicipta? Jadi jangan banyak bunyi. Sebab tu para Nabi, Rasul, wali-waliullah tak banyak bunyi dengan Allah. Diam. Tak berani nak cakap apa pun. Sebab dia tahu itu urusan Allah. Urusan aku, wajib yakin yang dia Tuhan, tidak ada yang lain. Wajib yakin yang dia maha adil, maha sempurna. Tu tugas kita. Wallahu a'lam. Jadi dah. Lambat habis malam ni. 9.30 dah. Tak apalah ni. Kata azan baru. Tahun baru. Alhamdulillah ala kulli halin. Semuanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, yang diampunkan segala dosa-dosa kita. Ibu bapa kita, anak bini kita, sahabat andai kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, mudah-mudahan sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Diselamatkan kita dunia dan akhirat. Dijaga keturunan kita sampai akhirat. Dibimbing zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan, merezekikan kepada kita makrifah, yakni mengenal Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengenalkan, memperkenalkan dia kepada hati kita. Yang mudah-mudahan kita menjadi hamba yang mengenal Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kutri untha wa dhakar wa sallallahu alaihi taqabbalallahu minkum minna taqabbal ya